Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqmal bin Muhammad Azli dan ahli kumpulan saya adalah Muhammad Sufri, Abdul Rahim Shah dan Ahmad Iqmal. Hari ini kami akan membentangkan tentang isu rasuah dan jenayah Kuala Putih. Isu rasuah dan jenayah Kuala Putih bukan lagi perkara yang baru di Malaysia. Kita seringkali dapat melihat berita seperti ini apakah melalui media massa dan media sosial. Rasuah merupakan satu jenis jenayah apabila seseorang itu menerima atau memberi suapan sebagai ganjaran untuk seseorang individu bagi melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Jenayah Kuala Putih pula merupakan jenayah yang dilakukan oleh seseorang yang terhormat, seseorang yang berkedudukan tinggi dalam pekerjaannya seperti rasuah, dan salah satu bentuk kuasa jenayah ini boleh meruntuhkan ekonomi Malaysia. Seterusnya, mengapa isu rasuah dan jenayah Kuala Putih ini berlaku? Iaitu terdapat pelbagai punca. Yang pertama adalah punca terhadap individu. Kekurangan pendidikan agama dan moral menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu perkara hanya sekadar untuk memenuhi keperluan diri. Dan yang kedua pula, punca daripada segi kelemahan dalam pentadbiran, iaitu kelemahan pentadbiran akibat manipulasi terhadap sistem dan prosedur telah menjadi punca rasuah yang paling tinggi. Yang ketiga adalah punca tekanan pekerjaan. Tekanan pekerjaan yang merupakan tekanan disebabkan pekerjaan sama ada keadaan tempat kerja maupun keperluan pekerjaan itu sendiri. Seterusnya, isu rasuah dan jenayah Kuala Putih ini dikaitkan dengan falsafah. Jenayah Kuala Putih ialah jenayah yang dilakukan semasa bekerja oleh pihak yang mempunyai pekerjaan yang sah di sisi undang-undang dan jawatan mereka digunakan untuk melakukan jenayah terbabit. Contohnya adalah rasuah, pelaburan yang haram, penggelapan wang syarikat. Seterusnya adalah falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama adalah isu rasuah dan jenayah Kuala Putih telah mengingkari konsep falsafah pendidikan negara kerana mereka sanggup mengetepikan tanggungjawab dan amanah mereka untuk kepentingan mereka diri sendiri. Seterusnya, falsafah pendidikan negara menekankan tentang sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran bersama, tetapi perbuatan jenayah ini mengancam kemakmuran negara. Yang terakhir sekali adalah keadaan ini menjadi lagi teruk apabila seorang pemimpin berjawatan tinggi mereka melakukan kesalahan tersebut turut menggalakkan budaya negatif ini terus berkuasa dalam semua kalangan rakyat. Dalam aspek rukun negara pula, isu jenayah Kuala Putih sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip rukun negara yang menjadi falsafah utama negara dan juga panduan kepada rakyat. Ini kerana pelaku jenayah Kuala Putih tidak berpegang kepada kelima-lima prinsip rukun negara, apatah lagi menghayati rukun negara tersebut, iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Sebenarnya saya akan menyambung daripada kemundangan rakan saya, iaitu kepada konsep jasmani, iaitu apabila berlakunya pembelian peralatan perlindungan diri iaitu PPE yang rendah kualiti dan boleh menyebabkan kecederaan kepada pekerja. Yang kedua adalah konsep emosi, iaitu emosi boleh lebih terganggu dengan tekanan dalam penglibatan dan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga adalah konsep rohani. Kekuatan kerajaan itu penting untuk menjadi benteng mencegah rasuah. Yang keempat adalah konsep intelek, pada integriti secara umumnya dalam pembentukan diri berdasarkan daripada nilai amanah, jujur, ikhlas, sabar dan tidak mengamalkan tabiat rasuah. Iaitu pandangan tokoh berdasarkan jenayah Kuala Putih, iaitu tokoh terfawaz SPRM Tan Sri Dr. Abdul Kasim bin Muhammad, yang Kuasa Sekretariat SPRM Dato' Sri Muhammad Syukri bin Abdul, Timbalan Ketua Suruhanjaya Operasi, dan tokoh Ketua Integriti SPRM Dato' Sri Haji Mustafa Ali, Timbalan Ketua Suruhanjaya Pencegahan. Berdasarkan daripada pandangan mereka, iaitu SPRM belum meningkatkan lagi usaha mereka dalam mencegah rasuah berdasarkan aktiviti yang rasuah yang banyak di dalam negara. Kesan rasuah terhadap individu, keluarga, masyarakat dan negara. Iaitu yang pertama, kesan individu. Dikenakan hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 20 tahun, hukuman denda yang akan tidak kurang daripada 5 ganda daripada nilai suapan yang terima individu tersebut atau RM10,000 mengikut mana-mana yang lebih tinggi. Yang kedua adalah daripada kesan terhadap keluarga, barangan kepunyaan individu yang berkaitan dan pembekuan akaun bank yang akan berkaitan defendant. Ini juga termasuk dalam barangan milik ahli keluarga mereka. Yang kedua adalah menghadapi kesegerahan menunggu proses pengesahan daripada pihak berkuasa kekurangan dan penginapan. Yang ketiga, kesejahteraan masyarakat, jurang antara yang kaya dan miskin. Orang miskin kaya akan lebih kaya dan miskin akan lebih miskin. Yang kedua, rakyat semakin hilang keyakinan terhadap kerajaan kerana kadar rasa yang tinggi di kalangan pejabat awam. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang pasif dan pesimis apabila jadi tiada keadilan dan kesesamaan dalam negara.
Dan sebenarnya kesan terhadap negara ialah ia akan membawa kepada ekonomi negara yang semakin runtuh. Yang kedua, ancaman kepada keamanan dan keharmonian negara. Yang ketiga, seterusnya boleh menjejaskan imej negara di pesada dunia dan mengurangkan pemasukan pelaburan wang asing secara langsung, dan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan negara turut akan terjejas. Terdapat 4 cadangan bagi menangani jenayah Kuala Putih dan isu rasuah. Pertama, kita perlu menghapuskan tradisi rasuah dalam setiap lapisan masyarakat. Kedua, kita perlu memberi pendedahan awal dan mendidik rakyat kita tentang isu rasuah dan jenayah Kuala Putih. Akhir sekali, kita perlu mengutamakan integriti dalam kehidupan kita dan di dalam organisasi kerajaan. Kesimpulannya, isu rasuah dan jenayah Kuala Putih boleh menjatuhkan sebuah negara. Selain itu, setiap individu, masyarakat dan negara akan terkesan dengan isu rasuah dan jenayah Kuala Putih, seperti ekonomi negara akan semakin runtuh dan ancaman kepada keamanan negara. Selain itu, orang kaya akan menjadi semakin kaya dan orang miskin akan menjadi semakin miskin. Jadinya jurang antara yang kaya dan miskin akan menjadi lebih besar.